Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Nazrin Arif dalam Sukan Plus edisi Close Up minggu ini. Baik, minggu ini kami bawakan tetamu istimewa dalam lebuh raya berbasikal. Beliau pernah mewakili Malaysia pada Sukan Olimpik London 2012. Beliau juga pernah sepentas bersama jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Baik, kami memperkenalkan saudara Amir Mustafa Rusli, iaitu jurulatih berbasikal lebuh raya negara. Apa khabar, Coach? Khabar baik. Terima kasih Coach kerana sudi datang ke Sukan Plus Close Up bersama kami. Sama-sama. Okey Coach, sebenarnya di Close Up saban minggu, saban tetamu kita akan tanyakan satu soalan, orang kata memang soalan wajib lah kita tanya. Kita akan minta Coach memperkenalkan diri Coach dan juga latar belakang Coach. Siapa sebenarnya Coach Amir Mustafa Rusli ni? Okey, nama saya memang Amir Mustafa Rusli. Saya berasal daripada Terengganu. Okey, saya bermula sejak berkayuh ni sejak saya berumur 13 tahun. Saya start dengan mountain bike dan then saya dapat offer ke Sekolah Sukan Bukit Jalil pada umur saya tak silap 16 tahun. So di situ saya dah memang bergiat dalam sukan tukar bidang lah. Bukan tukar bidang tapi tukar acara, iaitu lebuh raya dan juga basikal track lah, di mana sekolah sukan ataupun MSN adakan camp untuk select untuk mewakili Malaysia dan juga di situ saya terpilih pada umur 16 tahun, dan lepas pada tu saya start aktif dan juga start mewakili Malaysia di sukan-sukan SEA, di Commonwealth Games, Asia dan juga Olimpik. Dan saya pada tahun 2018 saya saya rasa dah cukup masa untuk saya untuk mewakili Malaysia, berkhidmat untuk Malaysia. Dan pada 2019 saya dapat offer dari Majlis Sukan Negara full time bekerja sebagai jurulatih lah. Daripada seorang atlet dan kini seorang jurulatih, satu perjalanan karier yang sangat panjang dan banyak sebenarnya pengalaman tu Coach. Jadi kita nak tahu Coach, siapa sebenarnya di sebalik Coach punya minat untuk dalam berbasikal lebuh raya ni? Okey, untuk basikal lebuh raya ni saya memang daripada saya berada di Terengganu lagi, di mana coach saya iaitu Rozimi Omar yang telah banyak mengajar saya dan juga banyak membawa saya pergi ke kejohanan contohnya daerah, negeri dan juga kebangsaan lah. Di situ saya mula mengenal bakat saya dan juga saya rasa confident yang saya boleh mewakili Malaysia satu hari nanti. Alhamdulillah saya kira saya berjaya mewakili Malaysia. Pada waktu itu siapa idola Coach yang Coach jadikan macam panduan? Okey, pada masa tu saya tengok dalam TV atau televisyen, iaitu first kali saya tengok Letu De Langkawi. Saya berasa dan berazam untuk saya menyertai Letu Langkawi, di mana idola saya iaitu Sarunizar Ghazali, iaitu dia berasal daripada Selangor dan juga dia adalah rider Malaysia yang lebuh raya yang memenangi olahragawan kebangsaan lah. Saya memang di antara yang saya respect ataupun idola. Okey, menarik. Baik Coach. Coach, ramai tanya perlumbaan lebuh raya berbasikal ni kalau tengok makan berjam-jam lamanya Coach. Apa sebenarnya yang difikirkan seorang atlet itu ketika dalam perlumbaan itu, ataupun macam mana nak dapatkan fokus sepanjang perlumbaan tu Coach? Mungkin boleh Coach ceritakan apa yang berada dalam fikiran seorang pelumba dalam perlumbaan yang berjam-jam. Okey, seperti mana saya pernah memang merasakan apa yang dialami oleh rider.
Memang basikal lebuh raya ni kira contoh memang 5 jam, 6 jam tu, 7 jam ataupun tu memang standard lah. Biasalah untuk perlombaan. Sebagai saya pun, saya pernah berlomba sejauh 260 km iaitu di Tour Thailand. So bermain di fikiran saya adalah kita macam-macam lah. Lepas habis perlombaan kita nak buat apa, walaupun dalam masa yang kita tengah fokus tu, tapi kita dalam masa tu kita akan fikir di luar juga, nak recover after lepas race macam mana, nak pergi massage ke, nak pergi makan ke, supaya the next day tu kita boleh recovery lah. Dan juga kadang-kadang boleh terfikir macam boleh terfikir contoh the next macam ke apa untuk perlombaan seterusnya. Tapi tak bahaya ke coach? Mana tahu tengah-tengah fikir tu macam mengelamun ke? Sebab lebuh raya ni dia 5 jam 5 jam ataupun 6 jam tu, kadang-kadang dia tak semestinya 5 jam tu kita laju je. Dia ada part dia. 1 jam pertama dia akan laju, dan second jam yang kedua tu dia mungkin average dia 38 ataupun 40. Mungkin first hour tu 45. So kat situ memang kita betul-betul kena fokus lah pada keselamatan apa semua. Dan yang kadang-kadang bila part slow tu kadang-kadang bermain di fikiran kita. Bermain di fikiran tu kita tu yang kita macam kita fikirlah dan kita nak makan apa, minum apa. Maksudnya bukan sepanjang perlumbaan tu kita akan boleh ada masa untuk berfikir. Kadang-kadang masa tu untuk kita fokus, ya, betul, kepada strategi dan taktikal. Okey coach, beralih kepada soalan teknikal sedikit. Dalam berbasikal ni, apa sebenarnya yang memainkan peranan dia coach? Okey, dalam basikal ni memain peranannya adalah kita sebagai atlet kita kena komitmen lah. Satu, komitmen, disiplin, yang itulah boleh membantu kita lagi ke depan lah. Sebab kalau kita tak ada komitmen pun kita tak ada objektif kita, ataupun kita punya the net apa kita punya ni lah. And then disiplin tu macam contoh disiplin timing, apa yang coach bagi tahu pukul berapa, apa semua tu kita kena disiplin. Tidur awal, recovery kita macam mana. So semua tu memainkan peranan yang penting lah. Daripada aspek seorang pelumba pula, apa ciri-ciri seorang pelumba yang baik tu coach? Okey, bagi saya ciri-ciri pelumba yang terbaik adalah kita macam contoh apa yang saya sekarang buat ialah macam saling menghormati lah. Okey, saling menghormati antara rider dan juga coach. Contoh kalau coach yang work hard untuk rider tu supaya dia berjaya, rider pun kena tolong diri dia ataupun tolong coach dalam masa yang sama. Kita kena saling bekerjasama. Yang tu yang boleh kita buat sukses lah bagi saya sebagai coach, apa yang saya didik anak-anak buah saya. Macam itu. Okey, baik coach. Dalam sesebuah kumpulan lebuh raya itu ada beberapa peranan, macam contohnya climber dan sprinter. Jadi apa sebenarnya itu coach? Mungkin coach boleh terangkan dengan lebih menyeluruh apa terma-terma itu. Okey, macam contoh saya terangkan sprinter. Sprinter ni dia memang fokus dia pada finishing sprint lah. Okey, sprint ni contohnya kalau satu peloton tu tak ada breakaway, tak ada pecahan group ataupun breakaway. So peranan sprinter ni adalah untuk finishing sprint last lah. So and then macam contoh climber, dia punya peranan adalah di bukit lah. Mana contoh macam Letu de Langkawi ke, di mana stay Genting Highland. So di mana stay Genting Highland, peranan sebagai climber dia kena fokus pada climber. Dan dan juga dia membantu untuk team ataupun timing event untuk ke depan, untuk bantu team lah. So kita ada juga domestik lah. Domestik ni kita, dia adalah dia membantu sprinter ataupun climber the best sebaik mana yang mungkin. Contoh ambil feeding, ambil contoh makanan ke air ke, ambil feeding untuk support yang mana rider-rider yang the best untuk sprinter dan juga climber. Macam coach sendiri, pengalaman coach dalam ketiga-tiga ni
lebih banyak coach sebagai apa? Okey, ketiganya sebagai saya sebagai domestik ataupun domestik yang super all-rounder lah. So contoh saya memang supplier untuk support untuk sprinter dan juga climber. Di mana ataupun kalau ada satu pecahan ataupun breakaway ke, kalau contoh saya di dalam tu, contoh ada 20 rider ke, saya boleh sprint lah untuk memenangi perlombaan tu. Betapa penting peranan yang dimainkan oleh coach dalam kumpulan ini? Penting tu sangat penting lah, sebab kita sebagai domestik ni kita perlu jaga kita punya climber ataupun sprinter ni sebaik mungkin supaya dia full recovery ataupun full untuk fokus pada part dia je, part untuk sprint last untuk finishing dan juga part untuk climber punya fokus, supaya contoh sebelum penamat ataupun tu mereka dah betul-betul recovery sepenuhnya apa yang kita supply, apa yang kita bantu dia orang ataupun kita serve dia orang yang terbaik, dan itulah untuk tim untuk menang perlombaan. Nampak bunyi macam susah coach, role sebagai domestik tu. Okey, coach tadi cerita pernah beraksi di Sukan C, di Sukan Asia dan juga paling tertinggi di Olimpik London 2012. Mungkin coach boleh ceritakan pengalaman sebagai atlet Malaysia, mewakili Malaysia di pentas tertinggi Olimpik. Okey, pengalaman saya memang pengalaman di Sukan Olimpik London amat mencabar sebagai saya sendiri, sebab di situ perlombaan sejauh 270 km di mana saya perlu dia main loop ataupun buat loop yang board hay tu sebanyak 10 kali. So di situ amat mencabar, dan juga sebab kita di tempat orang, kita tak tahu dia punya laluan dia ataupun dia punya angin dia macam mana, dan cuaca dia sejuk macam mana. So bagi saya tu amat mencabar. Tapi sebelum ke Sukan Olimpik tu saya berada di Beijing selama 2 bulan 3 bulan untuk latihan spesifik ke Sukan Olimpik. So di situ dapat membantu saya adapt dia punya cuaca ataupun dia punya face world tour rider lah. Boleh coach ceritakan macam mana keadaan persiapan coach sebelum ke Olimpik itu? Apa yang coach buat, apa bantuan dan sokongan yang coach terima? Okey, apa yang saya buat semasa saya bertanding di Olimpik London 2012, saya juga mewakili kelab daripada Australia, Drapet Proportional Team selama 3 tahun. So kat situ mereka memang planning, memang 1 tahun tu memang pack lah. Daripada bulan Januari sampai April saya berlatih ataupun mengadakan perlombaan ataupun berlatih di Australia, dan juga pada bulan 5 sampai bulan 7 saya Europe Camp, iaitu berada di Beijing selama 3 bulan. Di situ kita orang base dekat Beijing, dan juga kat situ kita akan pergi ke Tour of Luxembourg, tour dekat France, tour Netherlands. So kat situ kita memang banyak advantage. Saya boleh macam face dengan rider, world tour rider. So kat situ kita dah biasa dengan dia orang punya speed. So kat situ dapat membantu saya at least 60% untuk bekalan saya untuk bertanding tu lah. Dan waktu tu coach tengok apa yang mungkin membezakan rider kita Asia dengan Eropah-Eropah ni? Okey, untuk bagi saya beza dia adalah perlombaan dan juga
adaptation kita semasa tempat tu. Sebab bagi saya tempat tu London di mana cuaca yang amat sejuk dan juga dia punya laluan yang banyak teknikal. So kat situ sebab di mana Asia punya perlombaan dia terlalu macam contoh jalan yang besar dan corner dia tak berapa membahaya, tapi bila kita berlomba dekat Europe dia memang teknikal dia amat tinggi. Amat tinggi. Okey, coach. Kalau boleh dikongsikan coach, apa kekuatan pasukan lebuh raya wanita kita yang coach nampak? Okey, kekuatan dia saya tengok saya tengok sebagai leader kita amat penting. Sebab kat situ bila kita ada leader yang sangat kualiti, so kat situ saya dah boleh senang bagi saya untuk mengatur ataupun planning untuk diorang. So contoh pada 2019 saya lantik Jupa Sonet sebagai leader. So dia banyak membantu saya daripada segi aspek bercakap, sebab kita sebagai lelaki susah kita nak terlalu mendalam dengan perempuan ni. So sebab tu saya bercakap leader ni amat penting. Dan bila leader ni saya tahu dia kena leader yang bagus ataupun yang tak terlalu banyak gosip. So kat situ banyak membantu saya pada tahun 2019 Jupa Sonet, 2021 sampai sekarang Aisyah Zubair dia banyak lead kepada rider-rider junior ataupun pelapis ni. So di situ memang betul-betul membantu saya untuk saya lagi senang untuk saya nak mendidik orang. Baik coach, kita nak beralih kepada soalan ini. Malaysia ada ramai pelumba lebuh raya yang baik dari peringkat kebangsaan sampai ke profesional. Apa perbezaan pelumba dulu dan pelumba sekarang bagi pandangan coach? Okey, untuk pandangan saya sekarang, ya memang dulu kita memang kalau kira memang banyak pelumba kita, tempatan kita mewakili profesional rider. Contoh kita ada Anwar Manang, Adik Usaini, Loh Sik Kiong, saya sendiri. So di situ kita boleh nampak kelebihan kita bila kita mewakili perlombaan ataupun mewakili profesional team ni. Banyak lomba yang kita dapat di luar. Contoh di Europe, di Europe country, Asia country. So kat situ kita dapat kualiti perlombaan yang terbaik. So tapi sekarang kita boleh nampak sekarang TSG, kita ada tempatan punya benua team TSG yang sekarang ni kita memang banyak dia perlombaan agresif. So itu satu petanda yang baik untuk kita Malaysia. Sebab kita walaupun kelak tempatan, tapi mereka mempunyai planning yang bagus untuk pelomba tempatan kita sendiri ataupun ekspor dia orang. Kira bagus lah. Baik, tahun depan di Olimpik Paris, Nur Aisyah Muhammad Zubair bakal membuat penampilan di sana, dan kita sedar macam coach cakap tadi, cabaran pesaing bukan calang-calang. Jadi boleh coach kongsikan persiapan beliau khususnya untuk menghadapi Olimpik ini nanti? Okey, persiapan untuk Aisyah pada sekarang Olimpik Paris nanti, saya sebagai jurulatih, saya dah plan dengan head coach kita John Besley, di mana saya ada meeting dengan dia. So bermula pada bulan 1 ni kita dah memang buat training, iaitu endurance dulu lah. Okey. Dan bulan 2 kita start pada perlombaan di Asia dulu, di mana kita ada Tour of Vietnam pada bulan Februari, dan juga kita ada Tour of Thailand pada bulan April. Dan selepas tu kita akan base dekat Europe lah. Kita tak tahu lagi, mungkin Spain, sebab kita punya Malaysia punya track Olimpik berada di Spain pada masa itu. So mungkin kita akan combine, tapi saya akan pergi ke perlombaan route, mereka akan pergi perlombaan track, tapi base kita mungkin dekat Spain lah.
Okey, baik coach. Jadi kita mempunyai kewangan yang mencukupi untuk persiapan ke arah itu? Ya, contoh kewangan tu memang saya dah berbincang dengan pengusukan MSN lah. So saya menunjukkan plan daripada Januari sampai ke fasa terakhir Olimpik. Saya rasa kewangan tak ada masalah untuk HR sebab HR adalah atlet di bawah Majlis Sukan Negara, di bawah program podium. So saya rasa tak ada masalah. Okey, itu mengenai Aisyah. Soalan yang lebih serius. Perlukah ada perhatian khusus kembali untuk sukan ini? Sebab dulu kita tahu kerajaan memberi dana yang banyak, kalau tak silap 1.5 juta ringgit setahun untuk pasukan lebuh raya, namun diberhentikan selepas pulang tanpa pingat di Sukan SEA 2011 di Indonesia. Komen coach. Okey, untuk dana tu apa yang saya tahu memang sebenarnya untuk lebuh raya ni kita memang memerlukan dana yang banyak sebab sukan basikal ni adalah sukan yang betul-betul teknologi yang canggih. Kita setiap tahun kita memang upgrade basikal ataupun upgrade kita punya peralatan, kita punya tayar. So apabila dana yang mencukupi untuk kita nak tampung ataupun nak perjalanan kita semasa perlombaan ataupun domestic race ataupun logistik, semua benda ni memang sukan basikal ni memang lebuh raya amat memerlukan dana yang banyak. So pada 2013 di mana sukan si Manila lah, di mana saya sendiri yang berlomba pada masa tu, sebenarnya kita mempunyai, kita bawa balik pingat sebenarnya. Kita bawa balik pingat perak dan juga pingat gangsa. Baik. Bagi saya sebenarnya bukan kegagalan lah untuk kita nak cakap dana tu disekat. Mungkin ada sesuatu ataupun yang dalaman daripada persatuan ataupun apa-apa agensi, saya pun tak pasti. So masa tu saya pun berlomba sebab bagi saya kita orang dah buat yang terbaik. Bagi saya nak dapat perak pun bukan senang. So kat situ apa yang saya tahu. Kalau coach boleh bagi contoh negara-negara yang membuat pelaburan terhadap sukan berbasikal ni, mungkin coach ada infonya berapa banyak yang mereka belanjakan. Okey, macam contoh kita tengok pada Asia punya country lah, mana Jepang mereka melabur hampir 10 juta satu tahun untuk basikal punya teknologi lah. Dan juga sekarang ni Asia, Thailand ataupun Indonesia dah mula saya tengok dia orang melabur memang yang banyak untuk bergerak ke arah Sukan SEA 2025 di mana di Thailand. So kat situ kita boleh tengok di mana-mana mereka dah bertindak awal. Saya berharap Malaysia boleh mengikut jejak yang sama, tapi bagi saya memang sekarang ni untuk Asia yang punya country, Malaysia memang di kedudukan yang terbaik. Di situ saya rasa tak ada masalah untuk kita untuk melabur ataupun untuk bajet yang sesuai untuk sukan basikal. Okay, coach, baru-baru ini arena berbasikal negara dikejutkan dengan pemergian Presiden PKBM Allahyarham Datuk Abu Samar Abdul Wahab. Kita tahu jasa Allahyarham sangatlah sukar dicari ganti, namun bagaimana ia memberi impak kepada komuniti berbasikal secara keseluruhan dari pandangan coach? Okey, kira Datuk, arwah Datuk, apa yang saya kenal dia sejak saya mula kayuh lagi, dia adalah seorang yang baik hati lah. Apa-apa perkara kecil pun dia mesti akan telefon ataupun nak cuba nak selesaikan. Even dia sendiri sebagai presiden, kita respect dia lah, sebab sebagai presiden benda-benda yang kecil macam tu dia tak perlu tahu, tapi saya kenal dia lama, kadang-kadang dia boleh call saya berjam-jam cakap benda yang sama untuk apa yang dia boleh bantu. Dan bagi saya sebelum dia meninggal, dia di mana anak dia Nur Azman Abu Samar ada menghubungi saya sehari sebelum dia meninggal. Dia cakap suruh bawa saya, Aisyah dan juga
coach Usop, Letu Dalam Kawi punya coach, dan juga Akmal. Empat orang ni. Di mana dia nak jumpa dulu sebelum apa-apa dia pergi ke ataupun dia tak boleh bercakap. So di mana walaupun keadaan dia macam tu, dia boleh bertanya lagi apa plan, lepas tu and then apa dia punya program saya ataupun apa race lepas ni, di mana dia punya komitmen sangat sangat luar biasa. Saya sangat respect dia. Di mana dia masih cuba nak tolong, tapi dalam keadaan dia yang tengah sakit masa tu, sehari sebelum dia membuh nafas. Okey coach, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Jadi harapan coach untuk sukan berbasikal lebuh raya ini pada masa akan datang secara keseluruhan. Okey, harapan saya kalau kita tengok selepas ni untuk sukan lomba basikal lebuh raya ni, saya rasa persatuan PKBN kena agresif ataupun kena lagi fokus sebab kita mempunyai rider yang amat kualiti, di mana pada tahun ni Letu Dalam Kawi lelaki kita, saya rasa pada tahun ni amat kira keputusan ataupun result yang terbaik di mana kita stage pertama kita dapat nombor 4 dan juga stage yang ke last kita dapat nombor 5. So saya rasa benda ni bagi impact yang baik untuk sukan basikal lebuh raya ni. Bagi saya, kalau kita just tak agresif ataupun kita duduk saja, ni tak dapat membantu rider-rider kita yang sangat baik dan juga kualiti. Baik, terima kasih coach. Jadi terima kasih tak terhingga kepada saudara Amir Mustafa Rusli, iaitu jurulatih berbasikal lebuh raya negara, untuk perkongsian ini. Jadi kami warga Sukan Plus mendoakan terbaik untuk coach dan tim pada masa akan datang. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.